Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 12 ingin membincangkan tentang isu kemasyarakatan iaitu kekejaman Zionis terhadap Palestin. Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Yang pertama ialah Bumi Aisyah, yang kedua ialah saya, Fatin Fatihah, yang kedua ialah Irna Insyirah, yang keempat ialah Batrisha. Berikut merupakan isi kandungan yang akan kami bincangkan hari ini, iaitu pengenalan, fakta kekejaman Zionis, kronologi konflik Palestin-Israel, kesimpulan dan juga infografik dan video. Pengenalan kekejaman Zionis terhadap Palestin. Sejarah konflik ini dapat dikesan pada awal abad ke-20 apabila gerakan kebangsaan Yahudi yang mempunyai matlamat untuk menubuhkan negara Yahudi di bumi Israel mula berkembang. Pada tahun 1947, PBB mencanangkan pembahagian wilayah itu yang mencetuskan konflik antara masyarakat Yahudi dan Arab. Banyak pihak percaya bahawa sepanjang sejarah konflik ini terdapat keganasan dan pencabulan hak asasi manusia di kedua-dua belah pihak, termasuk serangan terhadap orang awam. Sebaliknya, orang yang mengkritik Israel sering menggelar tindakan tersebut sebagai kekejaman Zionis. Sebaliknya, penyokong Israel sering memperincikan konteks sejarah dan menganggap bahawa tindakan yang diambil oleh Israel adalah untuk melindungi dirinya daripada ancaman keselamatan yang dihadapinya. Mereka juga menekankan serangan pengganas yang dilakukan oleh kumpulan Palestin terhadap orang awam Israel. Seterusnya, kronologi konflik Palestin-Israel. Yang pertama, penubuhan negara Israel 1948. Pada tahun 1947, PBB mencadangkan pembahagian Palestin kepada dua negara, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab. Pada tahun 1948, David Ben-Gurion mengumumkan penciptaan negara Israel yang diikuti dengan beberapa siri pertempuran antara pasukan Israel dan negara-negara Arab di sekitarnya. Yang kedua, Nakba 1948. Peristiwa Nakba, iaitu malapetaka dalam bahasa Arab, berlaku selepas penciptaan negara Israel, di mana ratusan ribu rakyat Palestin telah dipindahkan atau diusir dari rumah mereka. Yang ketiga, Perang 6 Hari 1967. Israel mengambil alih wilayah baru termasuk tebing barat, semenanjung Gaza dan Baitul Maqdis Timur selepas peperangan menentang beberapa negara Arab. Yang keempat, penempatan Israel sejak 1967. Kerajaan Israel mula membina penempatan di tebing barat dan Baitul Maqdis Timur yang diduduki, yang banyak dianggap haram kerana melanggar undang-undang antarabangsa. Seterusnya yang kelima, Intifada pertama 1987 sehingga 1993 dan diikuti perjanjian Oslo 1993 juga, dan yang ketujuh, Intifada kedua 2000 hingga 2005, gelombang keganasan yang melibatkan serangan pengganas dan tindakan penindasan oleh kedua-dua pihak. Yang ke-8, serangan di semenanjung Gaza 2008 hingga 2009, diikuti 2012 dan 2014. Israel melancarkan beberapa siri operasi ketenteraan di semenanjung Gaza sebagai tindak balas kepada serangan roket yang dilancarkan oleh kumpulan militer di rantau itu. Yang ke-9, krisis penyelesaian. Sejak 2019, kerajaan Israel mengumumkan rancangan untuk menggabungkan bahagian tebing barat, mencetuskan kontroversi antarabangsa. Dan yang terakhir, pada 7 Oktober 2023, kematian Israel dan Palestin sebelum perang Israel-Hamas 2023, daripada kematian rakyat Palestin 5,360 di Gaza, 1,007 di tebing barat, 37 di Israel. Kebanyakannya adalah orang awam di kedua-dua belah pihak. Serangan roket dilepaskan ke arah Israel dari semenanjung Gaza 2001 hingga 2021. Fakta kekejaman Zionis terhadap Palestin. Yang pertama ialah mengkhianati penduduk Palestin. Amaran penduduk Palestin berpindah dalam tempoh 24 jam, namun dikhianati tentera Zionis. Seterusnya ialah menyerang fasiliti kesihatan Gaza. 115 serangan ke atas fasiliti kesihatan Gaza dalam masa 4 hari dikenakan. Seterusnya, membunuh kanak-kanak. Zionis membunuh 937 kanak-kanak Palestin dalam tempoh seminggu. Menyekat bekalan air bersih. Lebih 97% bekalan air yang disalurkan oleh rejim Israel terhadap rakyat Palestin tidak memenuhi standard kualiti air yang ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Seterusnya, bom fosforus putih.
Penggunaannya yang dilarang pada peringkat antarabangsa bawah Konvensyen Geneva 1980 pada 2009. Yang keenam, 16 tahun kepungan dan sekatan. Kepungan dan sekatan tentera laut Israel ke atas Gaza selama 16 tahun. Dan yang terakhir ialah membina tembok pemisah. Pembinaan tembok pemisah di antara Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa. Berikut merupakan infografik berkaitan kekejaman Zionis terhadap Palestin. Bilangan kematian Israel adalah sekurang-kurangnya 14,003. Palestin ialah sekurang-kurangnya 4,137. Bilangan orang yang cedera Israel ialah sekurang-kurangnya 4,629 dan Palestin melebihi 13,000. Bilangan masyarakat Israel yang ditangkap ialah 203 dan yang hilang adalah 100 orang. Manakala untuk Palestin adalah 860 yang ditangkap. Berikut merupakan tayangan video yang berkaitan dengan kekejaman Zionis terhadap Palestin. Satu isu yang sangat rumit dan dianggap luar biasa terutama bagi masyarakat Islam hari ini. Bagi mereka yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang isu di Palestin, pelbagai persoalan timbul daripada penindasan dan kekejaman secara terang-terangan oleh rejim Israel terhadap rakyat Palestin. Kenapa ia berlaku? Kenapa dunia Islam yang lain di sekelilingi membiarkannya? Rampasan tanah di Palestin dan pengusiran rakyat Palestin adalah agenda terancam oleh institusi Zionis bermula sekitar akhir tahun 1800. Dibangunkan oleh Theodor Herzl, agenda paling utama pergerakan Zionis ini adalah untuk menumbuhkan negara Israel di tanah Palestin. Asas kepada pengambilan tanah Palestin adalah bersandarkan kepada ideologi keagamaan yang dibuka kuat oleh puak Zionis ini. Alasan utama yang digunakan menurut mereka seperti yang dinyatakan dalam kitab Torah, di mana tanah tersebut telah diberikan oleh Tuhan kepada kaum Yahudi yang dihalau daripada Mesir sekitar 1400 sebelum Masehi. Perkara ini juga dinyatakan dalam kitab Bible versi Old Testament dan penaklukan Palestin. Oleh pergerakan Zionis ini sangat disokong dan diterima terutama oleh kumpulan penganut keagamaan Kristian yang dikenali sebagai Christian Zionism. Tetapi sebelum itu lagi, institusi Zionis ini telah melobi kerajaan Britain yang telah menjajah Palestin daripada Empayar Ottoman sekitar awal 1900. Mereka telah berjaya memujuk dan membuatkan kerajaan British ketika itu menandatangani Deklarasi Balfour pada tahun 1917 bagi membenarkan institusi Zionis menumbuhkan negara Israel untuk kaum Yahudi di Palestin. Justru, penjajah British yang menjadi penyebab yang bertanggungjawab memberi kebenaran dan memberi jalan kepada pergerakan Zionis menumbuhkan negara mereka sekaligus merampas tanah daripada rakyat Palestin. Bagi rakyat Palestin, penubuhan negara Israel adalah diisytiharkan sebagai hari Nakba atau hari malapetaka kerana ketika itulah secara rasminya rakyat Palestin kehilangan tanah yang dirampas oleh rejim Zionis. Lebih 700,000 rakyat Palestin dihalau dan hilang tempat tinggal. Dan lebih 500 kawasan penduduk Palestin dirampas dan dihancurkan pada ketika itu. Mereka diisytiharkan oleh Israel sebagai stateless atau tiada mempunyai warga negara. Hari ini, Palestin seperti tidak wujud. Yang ada hanyalah enclaves atau kepung-kepungan perumahan di semenanjung Gaza dan tebing barat. Semenanjung Gaza kini ditadbir oleh Hamas, manakala tebing barat ditadbir oleh ahli politik Fatah. Kedua-duanya selalunya tidak sehaluan. Israel sememangnya telah memastikan bahawa semenanjung Gaza dan tebing barat tidak dipisahkan dan dikelilingi oleh penempatan haram Israel supaya rakyat Palestin tidak bersatu dan Israel dapat mengawal ekonomi dan pergerakan rakyat Palestin. Pelbagai checkpoints atau pusat pemeriksaan diletakkan di sekelilingi semenanjung Gaza menjadikan kehidupan di kawasan itu sangat menyesakan. Kesimpulannya, pergolakan di Palestin yang mana kekejaman dilakukan oleh Zionis terhadap Palestin dapat menguji pendirian serta membuka mata masyarakat antarabangsa untuk melihat punca sebenar tercetusnya peperangan yang disebabkan pencerobohan dan perampasan tanah penduduk Palestin berterusan secara haram. Dalam hal ini, Malaysia turut menyuarakan kebimbangan susulan pertempuran yang semakin meningkat di dalam dan sekitar semenanjung Gaza serta menuntut serangan agar dihentikan bagi mengelak kehilangan nyawa, penderitaan dan kemusnahan yang lebih besar. Pada masa yang sama,
Malaysia tidak boleh berhenti meneruskan usaha mengembeleng masyarakat antarabangsa untuk mengambil pendirian bersama bagi menghentikan kekejaman Israel terhadap Palestin. Masyarakat dunia juga seharusnya menentang normalisasi keganasan Israel terhadap Palestin, menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dengan mengambil tindakan tegas bagi menamatkan pembantaian sistematik rejim Zionis terhadap Palestin. Malaysia yang lantang menuntut pembelaan terhadap Palestin dan rakyatnya wajar menggerakkan inisiatif menuntut pemimpin dunia untuk mengenakan tekanan politik terhadap Israel bagi menghentikan kezaliman terhadap rakyat Palestin. Yang paling penting, umat dan pemimpin Islam seluruh dunia perlu menunjukkan solidariti mereka terhadap Palestin dan terus menyedarkan masyarakat dunia mengenai ketidakadilan yang dihadapi oleh penduduk negara berkenaan. Berikut merupakan sumber rujukan yang kami gunakan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.